Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 8 Februari 2024. Kabinet Negeri meluluskan polisi industri biojisim kelapa sawit negeri Sabah. Kabinet turut memutuskan untuk mengenakan cukai jualan negeri ke atas ekspor biojisim kelapa sawit keluar dari Sabah sehingga dasar itu dilaksana bagi mengawal ekspor biojisim kelapa sawit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat pasca Kabinet Jabatan Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Tambah Datuk Haji enakmen biojisim kelapa sawit negeri Sabah akan disediakan untuk mengawal selia industri biojisim kelapa sawit di Sabah. Pelaksanaan dasar ini akan bermula dalam tempoh 2 tahun dari tarikh diluluskan setelah POIC Sabah Biomass Collection Platform beroperasi sepenuhnya dan akan dipantau oleh Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah. Antara Kota Kinabalu, Jakarta memperlihat kerjasama antara kedua buah negara bukan sahaja dalam sektor pelancongan dan ekonomi, malah memberi impak signifikan dalam integrasi sosial budaya bilateral. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkuai yakin penerbangan itu akan memperkukuh hubungan serantau antara Malaysia dan Indonesia. Setakat ini kita tidak ada spesifik target. Tapi yang penting ialah kita buat promosi secukup mungkin supaya kapal terbang itu penuh dengan penumpang. Di negara ASEAN ini misalnya, 10 negara ASEAN, dari segi jumlah penduduknya is about 650 million. Kan? And then saya dipahamkan about 10% daripada 650 million or more than that are travelers. So we want to tap into that. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program sambutan penerbangan sulung Air Asia Jakarta Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Johnston, Sabah kaya dengan khazanah alam yang mencakupi segala aspek, budaya yang unik dan menarik serta hospitaliti rakyatnya yang perlu diterokai masyarakat luar. 157 orang bebas berlesen OBB dilepaskan dalam program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ehsan Madani yang diadakan secara serentak di seluruh institusi penjara Malaysia sempena Tahun Baharu Cina 2024. Kesemua OBB yang dibebaskan dipilih melalui tapisan berperingkat dan telah pun mengikuti program pemulihan di dalam penjara sebelum dilepaskan kepada komuniti. Menurut Pengarah Penjara Pusat Kota Kinabalu, Hamdan Salimajin, majoriti OBB terdiri daripada mereka yang hampir tamat tempoh hukuman penjara dan akan menjalani baki tempoh hukuman tersebut bersama komuniti. Jadi setiap penghuni ini mesti mengikuti program di dalam penjara ataupun program pemulihan insan. Setiap program itu mestilah sekurang-kurangnya melepasi pasal lebih. So yang lain-lain adalah ada penerimaan daripada keluarga ataupun majikan dan ada kerja yang disediakan apabila mereka bebas secara lesen. Beliau turut mengakui penerusi PBSL lebih berkesan dalam merealisasikan hasrat jabatan iaitu memperkasa pemulihan pesalah dalam komuniti berbanding program pemulihan sepenuhnya dalam penjara sehingga tamat tempoh hukuman. PBSL kali ini melibatkan 5 institusi penjara iaitu 71 OBB di Penjara Pusat Kota Kinabalu, 15 OBB Penjara Sandakan, 40 OBB di Penjara Tawau dan 5 OBB di Penjara Wanita Kota Kinabalu. 9 telaga tiup dijangka mula beroperasi 26 Mac depan bagi mengatasi begalan air di Sabah. Sebuah telaga telah beroperasi, 5 telaga lagi dalam fasa pengujian kualiti dan kualiti air, manakala 3 dalam proses gerudi. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor, satu telaga tiup boleh menjana antara 120,000 hingga 150,000 liter sehari. Setakat ini kita telah pun menggerudi air bawah tanah sebanyak 5 tube wells dan kita akan menggerudi lagi, ada lagi 3 ya. Jadi sekarang ini sudah ada 5 dalam proses untuk kita
sedut air bawah tanah kedalaman antara 80 hingga 120 meter ke bawah dasar bumi. Jadi dengan harapan kalau kita dapat 9 tube wells boleh menampung sekurang-kurangnya 1.2 juta liter satu hari. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai penyambungan pelantikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor sebagai Pro-Chancellor bermula 1 Januari 2024 bagi tempoh 3 tahun. Kerajaan negeri diharap dapat mewujudkan semula lembaga padi Sabah bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras import seterusnya membangunkan industri padi di negeri ini. Langkah itu bagi membolehkan pihak tempatan mengawal sendiri pengeluaran beras selain membolehkan rakyat mendapatkan beras tempatan pada harga lebih rendah. Adun Limbahau Datuk Juin Watim berkata demikian kepada RTM dalam majlis pra-pelancaran beras Limbahau di Papar. Mengenai pelancaran beras Limbahau ini, Datuk Juin memberitahu penghasilan beras itu antara pendekatan untuk membantu warga Papar mengatasi masalah kekurangan beras keluaran tempatan di pasaran. Kita tidak mau ada keterisan. Kalau ini beras daripada Limbahau ini, kita hasilkan daripada kawasan ini dan kita namakan untuk beras ini memang asli untuk Papar. Menurutnya, kerajaan telah menyediakan bantuan jentera bagi memudahkan proses penghasilan beras Limbahau. Beras Limbahau ini turut diagihkan kepada 130 pelajar rancangan makanan tambahan di Sekolah St. Mary sempena Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang dan Apresiasi tahun 6. Beliau begitu berbesar hati menyumbangkan sebanyak 200 pek beras Limbahau kepada warga St. Mary Limbahau dan selebihnya kami akan agihkan kepada murid yang betul-betul memerlukan sumbangan beras tersebut. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan melaksana 200 program Tabika Pratahfiz tahun ini. Justru masyarakat Islam disaran menghantar anak masing-masing ke program Tabika Pratahfiz bagi memperkasa pendidikan Al-Quran kepada kanak-kanak. Timbalan Pengarah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kemas Sabah Wan Asim Wan Sheikh memberitahu 25 kawasan parlimen di Sabah masing-masing akan mempunyai 8 buah kelas tabika pratahfiz. Mereka ni akan diajar, dididik untuk menghafal khususnya juz yang ke-30 sebanyak 38 surah untuk didedahkan kepada mereka. Dan projek rintis telah dimulakan pada tahun lepas di Sabah. Jadi satu program yang baik. Saya menyuruh kepada mak bapak untuk berlumba-lumba lah untuk menghantar anak, ambil peluang ni untuk menghantar anak-anak ke tabika tahfiz Kemas insya-Allah. Beliau berkata demikian sempena Hari Apresiasi Tabika dan Taska Kemas Parlimen Tenem sesi 2023-2024 di Tenem. Program Tabika Pratahfiz ini akan berkolaborasi dengan Yayasan Pahang bersama Yayasan Pinta, Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan yang menaungi Mahad Tahfiz di seluruh negara dan Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi penyediaan pedagogi atau kaedah pengajaran kepada guru kemas. Penglibatan aktif ibu bapa dan komuniti setempat termasuk pihak swasta amat diperlukan bagi menjayakan kecemerlangan pendidikan anak-anak bermula dari peringkat sekolah rendah hingga ke Menara Gading. Ini kerana ia mampu menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan anak-anak. Kehadiran ibu bapa hari ini adalah pencetus semangat kepada para pelajar kita supaya terus menjadi modal insan terbaik dan ianya ditambah dengan kolaborasi terbaik di kalangan guru-guru di SK Mendulung ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Murid Sekolah Kebangsaan SK Mendulung Sipitang. Pelbagai anugerah kecemerlangan disampaikan antaranya Anugerah Pelajar Cemerlang Kepimpinan, Anugerah Khas Terbaik Kelas Harapan, Sijil Tamat Prasekolah dan Apresiasi Murid Tahun 6. Untuk kecemerlangan murid ini, kita sangat terharu, sangat bersukacita karena anak-anak telah menunjukkan prestasi yang begitu baik sepanjang tahun
Dan hari inilah kita cuba meraihkan mereka di dalam satu majelis seperti ini. Kalau di rumah, mami saya selalu suruh saya buat kerja rumah dulu baru boleh main. Kalau di sekolah, saya selalu tumpukan pelajaran baru supaya saya boleh faham apa yang cikgu ajar. Baik, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.